إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keampunan, maghfirah akan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni tajuk kita adalah berkenaan dengan kepimpinan dan juga penyakit gila kuasa, kan? Kepimpinan dan penyakit gila kuasa. Kita akan bercakap tentang leadership. Kita akan bercakap tentang orang yang terlalu suka kepada jawatan. Kita akan bercakap tentang orang yang sanggup untuk menjatuhkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu kedudukan. Kita akan bercakap tentang ada manusia yang tidak peduli hukum halal dan haram, yang penting dia berkuasa. Dan begitulah seterusnya, sehingga penyakit-penyakit ini sebahagian ulama menggelarnya sebagai hubbur riyasah, kan, orang yang cintakan kepada pangkat, orang yang gila kepada pangkat dan seumpamanya. Banyaklah istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama tentang penyakit ini. Kita tak nafi, tuan-tuan, bahawa kebiasaannya manusia suka kepada pangkat dan kedudukan yang tinggi, kan? Tiada siapa yang mahu berada di bawah, kan? Tiada siapa yang mahu tidak ada pangkat. Kalau kita masuk PDRM, kita mahu ke bekerja sebagai orang yang tak ada pangkat, kan? Jadi corporal, lance corporal sebagai contoh. Saya bukanlah nak hina pangkat corporal atau lance corporal, tapi maksudnya ialah siapa-siapa pun dia mengakui bahawa kita masuk apa-apa servis, apa-apa perkhidmatan pun kita akan bangga dengan kedudukan, kan? Kalau anak kita masuk dalam sesuatu perkhidmatan, penjawat awam sebagai contoh, kan, ada pangkat yang tertentu, kita rasa seronok untuk berkongsi berita berkenaan. Itu menunjukkan bahawa manusia memang suka kepada kedudukan, kan, kepada kemuliaan. Cuma pada malam ni kita akan melihat bagaimana para ulama membawakan kepada kita dalil-dalil yang menunjukkan bahawa ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kan, para sahabat daripada meminta-minta jawatan. Dan ada ketika yang lain ulama membawa dalil yang menunjukkan bahawa perlu kita berusaha mendapatkan jawatan. Jadi ini antara perkara yang kita akan lihat pada malam ini. Baik, sidang hadirin mukminin, antara perkara pertama yang bermain dalam fikiran kita ialah di kalangan Nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran,
yang mana Quran sendiri, dalam Quran disebut tentang kisah ada di antara nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam yang berusaha dan meminta untuk dapatkan jawatan. Antaranya ialah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini jugalah dijadikan dalil oleh sebahagian ulama untuk menunjukkan bahawa bolehnya kita berusaha untuk mendapatkan jawatan kalau kaedahnya betul, kalau tujuan dan matlamatnya betul. Jadi ini antara apa yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Ta'ala ceritakan bagaimana dia di antara orang yang meminta pangkat, dia minta kedudukan untuk menjaga perbendaharaan di Mesir. Jadi ini antara contoh tindakan berusaha mendapatkan kepimpinan, mendapatkan kedudukan kuasa dalam negeri ataupun dalam sesebuah negara. Kalau kita lihat kalau kita lihat dalam hadis, terdapat hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Abu Musa al-Ash'ari dia kata, aku pernah masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia masuk jumpa dengan Nabi itu bersama-sama dengan dia ada dua orang saudara mara dia, daripada sebelah keluarga pakcik dia, uncle dia. Jadi Abu Musa Ash'ari dia cerita ni, maka dia kata salah seorang daripada mereka dua orang ni, dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, angkatlah kami, kan, mana bagilah pangkat kedudukan kepada kami untuk mengurus sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala kuasakan kepada kamu. Dia cakap dekat Nabi. Hak seorang lagi pun dia cakap benda yang sama, pergi jumpa dengan Nabi, dia kata bagilah dekat kami, uruskan benda yang Allah Ta'ala bagi kuasa kepada kamu. Dia cerita macam ni tuan-tuan, cerita macam kita jugalah, kan. Lepas-lepas habis pilihan raya, siapa hak menang tu, kalau hak menang tu kawan kita ke sahabat kita, kita pergi jumpa, kan. Tanyalah dia, ada tak jawatan apa-apa kan, pengurusi JLC ke, boleh jadi BOD ke, Board of Directors ke, dia jumpa, kan. Kita pergi jumpa, Syekh tak ada ke apa-apa, kan. Kita duk tolong angkat dia, promote dia, tolong kempen untuk dia, tolong jadi driver dia, tolong teman dia makan ke hulu ke hilir apa semua, takkan tak ada kot jadi apa-apa. Macam itulah, kan. Jadi ini benda yang macam ni tuan-tuan, kita jumpa dengan satu orang, kita tanya dia ada tak jawatan, kedudukan ke, pangkat ke apa. Cerita ni bukan cerita baru, bukan cerita baru, dia ada cerita sejak daripada zaman dulu, sehingga itu juga berlaku kepada para sahabat. Dan para sahabat jumpa dengan Nabi, dan jumpa dengan Nabi secara terang-terangan minta, ada tak apa-apa jawatan, kedudukan, posisi yang boleh diberikan kepada kami untuk kami uruskan. Dia macam tu, kan. Jadi dua-dua orang ni yang pergi dengan Abu Musa al-Ash'ari ni, dua-dua tu dia tanya dekat Nabi benda yang sama, minta dengan Nabi benda yang sama. Maka apa respon daripada Nabi kita? Nabi kita sebut dalam hadis ni, hadis muttafaqun alaih, Nabi sebut inna wallahi, Nabi kata inna wallahi, sesungguhnya kami demi Allah, Nabi kata la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaih. Nabi kata sesungguhnya kami demi Allah, wallahi, Nabi kata tidak akan menyerahkan pekerjaan ini kepada seseorang yang memintanya atau seseorang yang sangat menginginkannya. Nabi jawab macam tu. Mana siapa yang nak, siapa yang mau sangat dekat jawatan ni, Nabi kata kami tak bagi, demi Allah wallahi, Nabi kata kami tak akan bagi.
Itu reaksi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda yang macam ni tuan-tuan, dia menjadi perbahasan yang hangat di kalangan para ulama. Pasal apa dia jadi satu perbahasan yang hangat di kalangan para ulama? Sebab jikalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan jawatan, kalau kita faham dengan apa yang Nabi sebut ini, maknanya kita tak boleh berusaha untuk dapatkan jawatan, tak boleh minta. Bila kita tak minta jawatan, nanti dapat dekat orang lain jawatan itu, dan kalau orang yang dapat tu orang yang jahat ataupun orang yang akan menyebabkan masa depan umat Islam mengalami kerugian, maka ini sudah tentu bertentangan dengan kehendak agama kita sendiri. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu yang pertama, soal Islam, soal orang Islam, masa depan umat Islam. Kita belum bercakap lagi tentang orang Islam tapi fasik, orang Islam tapi korup, rasuah, orang Islam yang menjahannamkan masyarakat dia. Jadi ini antara benda yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi, larangan itu secara total, secara mutlak, absolut, ataupun dia ada kondisi-kondisi yang tertentu. Apakah dia dengan maksud ada konteks yang tertentu. Ini antara yang dibahaskan oleh para ulama. Kalau kita tengok Al-Imam An-Nawawi sebagai contoh, kan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia buat satu bab, satu tajuk dalam sahih dia, Sahih Muslim, yang dalam bahasa Melayunya kita terjemah dengan tajuk yang berbunyi larangan meminta kuasa dan tamak kepadanya. Maknanya Imam Muslim dia bukan sahaja letak larangan meminta kekuasaan, tapi dia pair, dia pasangkan dengan perkataan tamak kepadanya. Tu larangan minta kuasa dan tamak kepadanya. Itu tajuk yang Imam Nawawi masukkan dalam sahih dia, dalam Sahih Muslim. Manakala dalam kitab dia satu lagi, Riyadhus Salihin, saya percaya ramai di kalangan kita ni duduk di masjid-masjid kita duduk belajar kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi dia masukkan satu bab, satu tajuk. Dalam bahasa Melayu kita terjemah dengan berbunyi larangan menyerahkan kekuasaan, jawatan hakim dan kekuasaan lain pada orang yang memintanya atau sangat tamak kepadanya. Tengok, dia pasangkan dengan perkataan sangat tamak kepadanya, kecuali jikalau dia menawarkan diri untuk mendapatkan maslahah. Dia ada pengecualian. Mana kalau mengikut kefahaman Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, larangan itu bukan mutlak, tapi dia ada keadaan-keadaan yang tertentu, sehingga kan Imam An-Nawawi dia kata kecuali jikalau kita tawarkan diri kita untuk sesuatu maslahah. Mana kalau kita tak rebut, masyarakat akan mengalami kerugian, masyarakat akan mengalami masalah yang besar. Maka untuk menghilangkan bahaya itu, kita tawarkan diri kita bagi memastikan masyarakat mendapat kepimpinan yang terbaik. Maka ini antara kefahaman di sisi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Satu lagi riwayat daripada Abu Sa'id Abdul Rahman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, la tas'alil imarah, janganlah kamu minta kekuasaan. Fa innaka in u'titaha 'an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha." Janganlah kamu minta kekuasaan,
Kerana sesungguhnya jikalau kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Tapi jikalau engkau diberi kekuasaan kerana memintanya, engkau akan dibebankan dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi dia bagi keadaan, kan? Dan Nabi bagi alasan. Dalam keadaan macam mana kita tidak akan ditolong, dalam keadaan yang bagaimana kita akan ditolong. Itu Nabi bagi dia punya keadaan. Nah, kalau kita tengok sekarang ni tuan-tuan, macam-macam lah, kan? Ada orang dia selalu buat kerja di belakang tabir, dia tak mau menunjukkan diri dia, kan? Dia tak mau dikenali, dia sangat takut kepada populariti, kemasyhuran. Dia sanggup bekerja, dan siapa nak pergi ke depan, siapa nak pegang jawatan, bagi orang tu lah pegang jawatan. Dia sendiri dia nak duduk buat kerja di belakang. Ada orang macam tu. Bagi dia tak dapat jawatan tak apa, tapi siapa yang pegang jawatan tu dia akan tolong. Ini contoh, kan? Ramai di kalangan kita, di kampung-kampung dan sebagainya, sanggup gelangnya dengan duitnya dan sebagainya bekerja untuk tokoh-tokoh yang tertentu. Orang tu menang, orang ni menang, dia tak dapat gaji, dia tak dapat allowance, dia tak dapat apa-apa keistimewaan, tidak ada privilege, dan tidak ada kemasyhuran yang dia dapat, tapi dia berterusan bekerja untuk menaikkan seseorang tokoh pemimpin. Jadi kalau orang tu dia benar-benar ikhlas, dia tidak mengharapkan kemasyhuran, dia tidak mengharapkan balasan material, kebendaan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi pahala sebaik mungkin kepada orang-orang macam ni. Ada pula, kan, orang yang dapat jadi Perdana Menteri 2 kali pun nak jadi kali ketiga pula. Kalau dia mampu, kan, kalau dia mampu, kalau rakyat masih suka kepada dia, kali ketiga, kali keempat pun boleh, tak jadi masalah, kan? Ada orang setuju, ada orang tidak setuju. Itu contoh, kan, amalan dalam negara demokrasi, kan? Siapa yang undi yang terbanyak, dia dapat undi yang terbanyak. Selagi orang sokong dia berapa kali jadi pegang sesuatu jawatan pun tidak menjadi satu masalah dalam amalan negara demokrasi. Baik. Maka benda-benda macam ni diulas, kan, oleh para ulama. Antara ulama kontemporari yang mengulas benda ni tuan-tuan adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dia kata apa? Dia kata sepatutnya, ni kita bercakap dari segi hak sepatutnya, dia kata tidak sepatutnya, dia kata tidak selayaknya seseorang pemimpin itu menyerahkan suatu jawatan, satu kuasa kepada orang yang memintanya untuk memimpin sesuatu jabatan ataupun sesuatu kawasan, walaupun yang memintanya itu adalah orang yang ada kemampuan. Itu kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pasal apa? Dia kata tak boleh kita bagi jawatan kepada orang hak minta jawatan. Kita tengok alasan dia, kan? Kenapa dia kata tak boleh? Dia kata apa? Apa alasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala? Dia kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi larang menyerahkannya kepada orang yang tamak kepada pangkat tadi. Maka Syekh Utsaimin pun dia menggunakan pendekatan yang lebih kurang sama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya minta semata-mata tu tak apa, tapi bila dia ada tamak tu tak boleh. Bila ada tamak, saya bagi contoh dekat tuan-tuan, bukan susah pun kita nak faham kenapa ulama dia akan gandingkan dengan tamak. Seseorang pemimpin bila dia luluskan sesuatu projek, maka soalannya ialah kenapa projek itu diluluskan?
Apa tujuan projek itu diluluskan? Apakah projek itu diluluskan untuk manfaat masyarakat orang ramai rakyat jelata, atau projek itu diadakan dan projek itu diluluskan, diberikan peruntukan sebab nak bagi kekayaan kepada kontraktor tertentu, company tertentu, token tertentu yang menjadi funder, yang menjadi yang menyediakan dana politik kepada pemimpin-pemimpin berkenaan. Ini antara soalan yang perlu dijawab secara jujur oleh sesiapa yang memegang sesuatu jawatan. Bukan pemimpin politik sahaja, malah pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang pada tangannya mempunyai kuasa untuk berbagi kelulusan. Bila dia bagi kelulusan, dia bagi kelulusan itu tujuan dia apa? Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui apa yang ada dalam hati dia ketika dia meluluskan sesuatu projek berkenaan. Kadang-kadang kita pelik, kan? Kenapa satu tempat dia ada satu projek yang orang ramai nampak tak guna pun benda tu, tapi ianya diberikan di tempat berkenaan. Kenapa pula benda-benda yang sangat diharapkan oleh rakyat jelata tapi sampai sekarang tak dapat diselesaikan oleh pihak berkuasa? Ini antara benda yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat jelata dan seumpamanya. Jadi bila dia buat projek tu sebab apa? Maka untuk mengekalkan kedudukan mereka, mereka perlukan dana politik, kan? Mereka perlukan dana politik. Maka setiap kelulusan itu diberikan untuk dengan cara memastikan bahawa ada sebahagian daripada peruntukan itu di-channel, kan, kepada political fund, kan, dana politik. Jadi kalau itu yang dilakukan, maka inilah yang disebut sebagai tamak kepada kekuasaan, bukan untuk berkhidmat kepada orang ramai. Baik. Maka Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Orang yang tamak kepada kekuasaan boleh jadi tujuannya adalah untuk mencari kedudukan yang tinggi semata-mata, bukan untuk maslahah bagi rakyat dia. Maka yang tu yang dikatakan larangan tadi. Pasal apa dilarang? Sebab tadilah dia cari kedudukan tu bukan untuk rakyat dia, tapi untuk diri dia. Maka sebab tu saya bukan nak tuju pada siapa-siapa, tapi tuan-tuan boleh tengok setengah-setengah pemimpin politik, kan, rumah mereka dengan harta yang mereka ada, termasuk villa, banglo di luar negara dan sebagainya, menggambarkan kepada kita bahawa apa yang mereka miliki tidak setanding dengan pendapatan yang diberikan kepada mereka, gaji ke, allowance dan sebagainya. Maka soalan dia, kekayaan itu datang dari mana? Jadi ini antara sebab kenapa ulama-ulama, termasuk ulama contemporary seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata tak boleh, kan? Tak boleh. Kan ada video yang orang duk share, satu lelaki Afrika, dia buat lawak dalam program apa tak tahu, kan. Dia kata ada seorang ahli politik negara dia jumpa dengan ahli politik dari Malaysia kan, yang tu ramai lah, banyak kali dah orang duk share, kan. Dia berkunjung ke Malaysia. Dia kagum dengan rumah yang besar, dengan sofa yang cantik, yang mahal. Dia pun tanya, macam mana engkau boleh dapat, kan, rumah yang besar macam ni, dengan perabot yang mahal macam ni? Maka dia kata menteri tu, ahli politik Malaysia tu, bawa dia pergi dekat beranda kat luar tingkap tu, pergi ke depan, tunjuk, look, dia kata kan, tengok highway apa semua. Dia kata 10% ke berapa persen saya tak ingat lah. Dia kata kan, berapa persen, here, dia kata dapat kat sini. Lepas tu bila tiba giliran yang menteri Malaysia ni pula pergi ke negara Afrika tersebut, yang menteri Malaysia ni pula kagum tengok rumah dia besar dengan swimming pool apa semua. Dia pun tanya, engkau dapat
duit daripada mana dapat buat rumah yang mewah macam ni dengan swimming pool yang luas apa semua. Dia pun bawa pergi macam tu juga, pergi kat beranda keluar tu, tunjuk, look, dia kata kan, yang Menteri Malaysia ni duduk tengok, nak tengok apa, tak ada apa pun dekat luar tu, tak ada apa pun kan, tak ada apa. Dia kata nak tengok apa, tak ada apa pun, dia kata 100% dia 100% malah masuk dekat rumah dia. Macam tu lah. Benda tu lawak jenaka je tuan-tuan, benda tu lawak jenaka, tapi dia ada message kan, dia ada message yang baik kan, untuk kita fikirkan sama-sama. Dan dia relevan kan, dia relevan dengan ahli-ahli politik seluruh dunia sebenarnya. Jadi message itu baik kan, untuk kita sama-sama renungi. Dan kita nak pemimpin yang sanggup hilang jawatan semata-mata untuk maslahah rakyat dia. Kita tak mau ada pemimpin sebab dia nak pertahankan jawatan dia, maka by hook or by crook dia sanggup melakukan apa sahaja walaupun perlu untuk melakukan penganiayaan kepada rakyat jelata dia. Hari ni tuan-tuan, telur punyalah susah nak cari. Selalu habis. Pergi kedai tu habis, pergi kedai ni habis. Pergi mana telur? Orang Penang kata telok. Kan, telok. Pergi mana? Saya baru ni balik Kelantan dekat seminggu. Kat Kelantan pun telok pun macam Penang juga. Pergi kat kedai, beli sikit, lepas tu habis dah, tak ada lah. Minyak masak, banyaklah benda yang kita tengok harga naik melambung-lambung kan. Pemimpin tak boleh diharapkan untuk mengawal semua keadaan ni, seolah-olah semua tu tunduk kepada kehendak toke-toke tertentu dan sebagainya. Rakyat jelata rasa resah kan. Kita nak pemimpin tak kira, regardless parti politik mana. Kita bukan nak bercakap tentang politik kepartian, tapi yang kita mahu, parti politik mana yang menang dalam pilihan raya, yang dipilih oleh rakyat, pemimpin dia ada pemimpin yang sanggup hilang jawatan semata-mata mempertahankan maslahah rakyat. Bukannya pemimpin yang sanggup melakukan apa sahaja untuk mempertahankan jawatan dia walaupun itu merugikan rakyat jelata. Kita tak mau yang macam tu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata, pasal apa pula Nabi Yusuf alaihi salam minta jawatan, sedangkan dalil hak kita baca tadi Nabi larang meminta jawatan. Maka kata Syekh, dia kata, kalau lihat kepada surah Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Berkata Nabi Yusuf alaihi salam, jadikanlah aku bendahara kan, yang menjaga perbendaharaan negara ini, negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi mempunyai ilmu pengetahuan. Nabi Yusuf terang-terang dia minta jawatan, terang-terang dia minta. Dan dia kata, apa alasan dia minta? Dia kata, nombor satu, inni hafiz, aku ni pandai dalam bab jaga ni, aku pandai. Yang kedua dia kata alim, aku ni knowledgeable, aku ni ada ilmu pengetahuan, skill itu ada. Maka ini antara benda yang disebut oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata, berdasarkan kepada surah Yusuf ayat 55 ni, ada beberapa poin penting yang perlu kita halusi, yang perlu kita perhatikan. Apa dia? Dia kata, kita boleh mengatakan bahawa nombor satu, dia kata syariat umat dahulu tak semestinya kita pakai dalam syariat kita. Sebab dalam kaedah usuliyah yang semua kita tahu, iaitu syariat sebelum kita kan boleh menjadi syariat kita, boleh jadi syariat kita, dan dia tengok kepada keadaan-keadaan, ada dalil yang bagaimana. Jadi ada syariat dahulu yang kekal ke dalam syariat kita, ada syariat dahulu
yang dibatalkan, yang dihapuskan dan tidak lagi diamalkan dalam syariat kita. Jadi tak semestinya benda yang dilakukan pada zaman nabi-nabi yang terdahulu daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga menjadi ikutan kepada kita. Tak semestinya. Maka kita perlu buat kita perlu perhalusi perkara seperti itu. Itu kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kedua, dia kata, poin yang kedua, dia kata boleh juga kita kata bahawa Nabi Yusuf alaihi salam dia lihat bahawa dalam bab amanah ni, dia kata sudah jadi satu benda yang dipandang ringan, yang kita tak boleh biarkan. Kalau kita biarkan, rosak masyarakat, rosak negara. Maka dia kata, Syekh Utsaimin kata apa? Banyak orang bila dia pegang harta, dia tidak boleh menjalankan amanah tersebut. Ini masalah yang berlaku kepada orang yang memegang sesuatu jawatan, kan? Di semua peringkat lah tuan-tuan. Kalau peringkat kampung, cara peringkat kampung, dia punya tahap penyelewengan tu. Saya duk pergi ceramah ni tuan-tuan, merata. Ceramah pejabat kerajaan, ceramah company kecil, company besar pun ada. Ceramah masjid ni biasalah, kan? Ceramah NGO, ceramah macam-macam. Saya pernah ceramah di satu, saya tak tahu lah apa istilah kita, tapi di peringkat kampung lah. Dulu kita panggil JKK apa semua ni, kan? Dia adalah persatuan-persatuan yang di peringkat kampung. Saya lupa dah satu istilah. Dia orang duk cerita masalah apa? Masalah dia kata YB bagi komputer, kan? 2-3 biji untuk kegunaan apa masyarakat, anak-anak muda kampung tersebut, budak-budak sekolah. Kita hantar working paper, kan? Kita hantar working paper, minta peruntukan daripada YB, maka YB pun bagi, dapatlah 2-3 biji komputer untuk kegunaan masyarakat, terutamanya anak-anak sekolah dan sebagainya. Yalah, tak semua orang mampu beli komputer, kan? PC, desktop. Jadi orang kampung tu cerita kat saya apa? Dia kata, cuba Ustaz tengok dalam pejabat kami ada tak? Ada tak komputer tu? Saya duduk tengok, tak ada pun. Ustaz tahu kat mana? Saya kata, manalah saya tahu. Dia kata, ada dekat tu lah. Seorang dua yang pegang jawatan tu lah. Benda yang dapat tu daripada YB, kegunaannya untuk orang kampung, anak-anak yang nak sekolah, yang rumah dia tak ada laptop, tak ada internet. Tapi bila sampai dekat kampung tersebut, hak ada jawatan ni lah, ambil komputer tu, desktop ke, PC ke, laptop ke apa, bawa balik rumah dia, kegunaan rumah dia. Ini perangai yang ada di peringkat kampung. Maka sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok nas yang macam ni, kan, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata peristiwa yang berlaku dari zaman Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan bahawa perangai manusia ni biasa. Bila ada harta je, orang bagi amanah pasal harta, dia tak boleh urus harta tadi dengan amanah, dengan baik. Dia tak boleh. Perangai nak channel dekat kepentingan peribadi, keluarga dia tu benda yang common, yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik. Maka berbalik kepada poin Syekh tadi, dia kata apa? Maka apa yang berlaku dalam kejadian peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam itu, dia kata Nabi Yusuf, dia kata ingin menjalankan amanah itu dengan sebaik yang mungkin. Bila dia tengok keadaan yang rosak yang berlaku di Mesir pada masa itu, maka Nabi Yusuf menawarkan diri dia supaya dia boleh memperbaiki, kan? Supaya dia boleh perbaiki kerosakan yang berlaku kepada Mesir pada waktu tu. Boleh, kan? Kita tawarkan diri kita. Ini antara poin-poin penting yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya baru ni pergi satu tempat, ada satu hamba Allah, dia kata, Ustaz boleh tak kami nak minta Ustaz bagi kuliah tempat kami? Saya kata boleh. Saya ni kalau bab ceramah dengan kuliah ni memang saya gila, tuan-tuan. Saya memang jenis gila. Memang saya suka sungguh kuliah ceramah, saya cukup suka. Dapat mikrofon ni, tuan-tuan,
kan. Tengok orang duk menghadap dekat kita ni, saya syok. Kalau sakit pun hilang sakit, kalau gatal pun hilang gatal. Nanti dia mai balik sakit tu bila habis ceramah. Dia punya dia syok tu kan. Jadi saya pergi satu tempat ni, hamba Allah ni kata, ustaz, sementara ustaz ada tempat kami ni, boleh tak ustaz bagi kuliah? Saya okey kan, seronok. Jadi hamba Allah ni dia ambil saya punya particulars apa semua, maklumat saya, dia hantar dekat pihak berkuasa agama. Tak mau sebutlah dekat mana. Pihak berkuasa agama tu reject, tak bagi. Tak bagi. Alasan apa tak bagi tahu. Kita ada kuasa ni tuan-tuan, kita tak boleh sewenang-wenangnya. Kena ada alasan kenapa tak boleh. Kan? Kenapa tak boleh? Bagi tahu. Tuan-tuan boleh tengok video saya, silap dekat mana kuliah saya, ceramah saya yang menyebabkan saya ni tak sesuai kan untuk menyampaikan kuliah. Cerita ni bukan di Penang ni, di negeri luar daripada Penang. Jadi itu masalah yang ada pada kita sekarang ni tuan-tuan. Sehingga kan bila orang nak bagi sumbangan, kan orang nak bagi bantuan, membimbing masyarakat dan sebagainya, tapi kita berhadapan pula dengan kaki tangan pihak berkuasa tertentu yang tidak boleh menggunakan budi bicaranya dengan baik dalam menentukan hak elok macam mana, yang tak elok macam mana. Jadi Nabi Yusuf AS dia tawarkan diri dia. Tujuan dia apa? Untuk menghalang kerosakan daripada berlaku kepada harta yang dimiliki oleh rakyat jelata ataupun oleh negara ataupun oleh kerajaan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dia kata, kalau macam tu boleh. Kan kita tawarkan diri kita, boleh. Baik. Kemudian satu lagi hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Salihin. Dia kata hadis ni dalam Sunan Nasa'i dan Sunan Abi Daud, dan Al-Hafiz Abu Tahir kata sanad hadis ni sahih. Itu an Uthman bin Abil As. Dia kata daripada Uthman bin Abil As, qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, lantiklah aku ni jadi imam bagi kaumku. Dia minta dengan Nabi supaya dia dilantik jadi imam bagi orang kampung dia. Maka apa kata Nabi? Faqala anta imamuhum waqtadi bi'adhafihim wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Nabi kata apa? Engkau, aku lantik, angkat engkau jadi imam bagi kaummu, bagi mereka. Tapi Nabi kata, perhatikanlah ketika semayang tu, tolong perhati tengok orang-orang yang lemah. Nabi kata, dan pilihlah muazzin, Tok Bilal, muazzin daripada orang yang tidak mencari upah dengan azannya. Nabi kata, kita dapat allowance macam mana? Kan kita dapat allowance. Kena dengar ni huraian yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga ulama tentang hadis ni. Apa maksud dia? Tuan-tuan, hadis ni yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ni tuan-tuan terang-terang dia cerita macam mana Uthman bin Abil As dia bagi tahu dekat Nabi, minta dengan Nabi supaya lantik dia jadi imam. Kalau ikut hadis hak kita baca sebelum ni, tak boleh minta. Tapi yang ni dia minta, dan Nabi lantik dia sebagaimana yang dia minta. Dia nak jadi imam, Nabi lantik dia jadi imam. Tapi Nabi kata apa? Perhatikan ketika semayang tu, tolong tengok orang-orang yang lemah. Ini antara sunnah yang sering diabaikan oleh imam-imam pada hari ini. Tak kiralah imam rasmi ke, imam bidan terjun ke. Banyak imam hari ini tuan-tuan, bukan semua, tapi ramai imam pada hari ini, dia mengabaikan sunnah yang ni. Yang Nabi kata, bila semayang, tengok orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Lemah ni banyak bentuk lemah. Ada lemah dalam bentuk fizikal, kan? Ada lemah dari segi masa, dia tak boleh duduk lama-lama dengan kita, dia nak cepat. Jadi lemah ni banyak aspek, banyak sudut.
Maka ini antara sunnah yang diajarkan kepada kita. Sebab tu bila sembahyang berjemaah, dia kena ringan-ringan, jangan berat sangat. Kampung saya dulu tuan-tuan, ada satu imam kan, yang mana surau dia asal-asalnya orang ramai, ada orang datang sembahyang. Last kali pupus, tak ada jemaah dah. Pasal apa tak ada jemaah tuan-tuan? Sebab dia semayang tu jadi naya pula dekat jemaah. Jadi naya. Dia tu ustaz. Kalau saya sebut nama anak-anak dia mungkin tu tak boleh kenal kan. Tak apalah. Bila dia sujud tuan-tuan, dia sujud tu lama. Dia sujud tu lama. Bila kita bangkit pada sujud tu jadi bengong sekejap. Macam tu lah lebih kurang bahasanya, lebih kurang macam tu lah. Sekali dua orang pergi tak apa lagi, tapi bila pergi banyak kali macam tu kita semayang, orang tak sanggup tuan-tuan, orang tak sanggup. Sebab tu kita kena tengok average. Masyarakat kita ni semayang ni yang biasa-biasanya macam mana, kena tengok. Terutamanya orang-orang yang dhaif, kita kena ambil kira. Satu saya nak komen tuan-tuan, masjid, banyak masjid dia mungkin dia overlook benda-benda macam ni. Apa dia? Tempat wuduk, tempat ambil air semayang. Setengah-setengah masjid ni saya rasa okey kot. Setengah-setengah masjid saya pergi, dia punya batang pipe ambil air semayang tu rendah. Saya hak muda ni, muda lagi tau. Saya hak muda ni tuan-tuan, nak bongkok, nak ambil wuduk pun rasa payah. Kadang-kadang kesilap duduk dia boleh jadi tumbang. Cuba bayang kalau orang uzur, orang tua, macam mana dia nak ambil air semayang kalau batang pipe tu dia rendah. Ni aspek zaman moden kita hari ni dia panggil health and safety. Masjid dia kena ada satu unit ataupun satu jabatan ke ataupun satu jawatan ke, orang yang ambil, yang in charge bahagian health and safety, iaitu tengok masjid kita ni apa dia yang mana kalau kita buat risk assessment, kita buat health and safety, gagal, tidak lulus. Contohnya apa dia? Contohnya slipper yang disediakan tu licin, kena ganti kan. Selipar yang nak masuk tandas ke tempat wuduk ke, ni tanya berapa ramai syekh kita, berapa kali dah jatuh bilik ayak kan. Pakai selipar masjid je lah, selipar wakaf tak apalah, selipar wakaf kan, selipar wakaf. Nak ada selipar wakaf, ada selipar tu yang memang disediakan, masuk dalam toilet meluncur tuan-tuan, jatuh, berapa ramai orang patah tangan dan sebagainya. Maknanya dari segi health and safety kita dah fail, kita dah gagal. Kita belum cerita lagi tentang soal perkara-perkara lain, soal kebersihan dan sebagainya. Dia kena ada orang yang melihat aspek health and safety. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya kita melihat aspek-aspek seperti ini. Baik. Kemudian selain daripada itu, apa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan perkara seperti ini ialah kita perlu kepada orang yang amanah dan ikhlas dalam melakukan sesuatu gerak kerja. Saya kebetulan tuan-tuan sekalian, saya duk tengok satu guideline yang disebarkan untuk pengurusan dan pentadbiran Masjid Negeri Pahang. Saya duk tengok ni, dia duk cerita tuan-tuan sekalian tentang apa tugas kan yang patut dilakukan oleh golongan yang memegang jawatan-jawatan yang berkaitan. Baik, antaranya dia sebut tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan. Satu, dia kata komunikasi kan? Komunikasi ni tuan-tuan bukan sahaja AJK masjid, ustaz sendiri pun setengah-setengah tu gagal dari segi komunikasi.
tak boleh datang kuliah. Bagi tahulah kat AJK. Ni setengah-setengah ustaz senyap sunyi, tak bagi tahu apa. Tidak update. Ada benda yang kita tahu lebih awal, 2-3 hari lebih awal sebagai contoh, seminggu lebih awal, telefon, WhatsApp, macam-macam cara sekarang ni untuk kita update AJK yang bertugas. Kata saya minta maaf, saya tak boleh hadir sebab gini. Kena ada komunikasi. Ni dak pun dak, pun dak, apa pun dak, yang orang ramai duk tunggu, kan? Maghrib 7.10, 7.13 sebagai contoh. Pukul 8 tak datang lagi. Dah dekat-dekat Isyak tak datang. Tanyalah AJK. Dia buat tapak tangan macam tu, angkat kepala macam tu. AJK bengang, kan? Bengang AJK, kena sekali tak apa, dua tak apa. Kena banyak kali, potong ustaz tu. Jadi ustaz ni pun satu hal. Kan, dari komunikasi fail. Saya baru ni ada discussion dengan satu pihak masalah komunikasi. Dia duk in charge bahagian perceraian. Dia kata dia heran macam mana ustaz pun boleh bercerai. Saya pun tanya dia apa cerita. Dia pun ceritalah. Adalah beberapa kes ustaz-ustaz ni bagus, bukan kata ustaz tu tak bagus. Ustaz tu bagus dengan alimnya, dengan akhlak baik apa semua, tapi dia gagal dari segi komunikasi. Bila dia bercakap dengan isteri dia tidak berkomunikasi sebagaimana komunikasi suami isteri. Dia alim, kan? Ilmu dia bagus, ceramah dia merata, tapi dalam bab dia dengan isteri, dia tidak tahu berkomunikasi dengan cara yang betul, sehingga menyebabkan isteri rasa terseksa dengan dia. Saya ada beberapa sahabat duk cerita duk jadi PA dekat ustaz-ustaz tertentu. Dia kata duduk dalam kereta, dia dengar ustaz ni telefon kat isteri dia, cara dia bagi arahan dekat isteri dia tu, dia kata, ustaz tahu tak, kami hak tidak ustaz pun, kami tak pernah bercakap dengan isteri kami macam tu. Maknanya dari segi komunikasi dengan isteri, ada ustaz yang lebih teruk daripada orang biasa. Sedangkan sepatutnya kita alim, patutnya kita tahulah cara nak berkomunikasi. Lebih-lebih lagi dia adalah ibu kepada anak-anak kita. Dia adalah permaisuri hidup kita. Dan kita pula orang yang alim dalam bidang agama. Jadi aspek yang macam ni jangan kita abaikan. Samalah juga tuan-tuan sekalian, AJK masjid pun sama, kan? Kalau nak cancel kuliah ustaz pun beritahulah awal-awal, kan? Ni adalah satu negeri, tak mau sebutlah negeri mana, tapi nak pergi sampai tu nak kena drive sampai 5-6 jam lah juga. Saya biasa kena sampai kat sana, surat pun dah ada dah, mufti pun dah sign benarkan kuliah saya, kita pun pergilah. Tapi kita adalah plan B. Kok jadi apa-apa kita ada program, orang kata plan B lah kita kata, kan? Kalau jadi apa-apa, rupa-rupanya sungguh sampai tengah hari kat sana, dia buat telefon, dia kata, ustaz, pejabat agama telefon suruh cancel. Kan? Ini masalah lah. Kenapa kita nak sakitkan hati orang? Jangan sakitkan hati orang. Kalaulah seseorang penceramah tu tak sesuai untuk menyampaikan kuliah, jangan bagi kelulusan awal-awal. Jangan buat naya bagi dia datang, kan? Dah jauh 400-500 km datang. Lepas tu bila hari yang sama kita cancel, lepas tu seronok, padang muka dia. Tak boleh tuan-tuan. Kita in charge bahagian agama, kan? Bila kita in charge bahagian agama, maka kita kena jujur, kan? Kita kena jujur dalam kita berurusan dalam soal-soal agama ni, tuan-tuan sekalian. Jadi itu contoh apa yang disebut dalam garis panduan di negeri Pahang berkenaan dengan apa yang sepatutnya dilakukan oleh pegawai-pegawai masjid. Kemudian selain daripada tu tuan-tuan, dia kata bahawa kita dengan anggota masyarakat ni kita kena ambil bahagian, kan, jaga hubungan dengan baik dan sebagainya. Ada orang ni tuan-tuan, dia seronok kalau dia boleh kata tak boleh kepada orang ramai. Kan? Dan tunjuk power tu. Kalau boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Dia seronok. Saya berapa kali pergi berurusan di kaunter-kaunter kerajaan pun ada kaki tangan kerajaan, kerani-kerani, pangkat bukan tinggi pun, tapi sebab dia ada power tu, dia kata tak boleh, kena balik dulu. Kan? Kita tengok hang ni teruk sungguh. Allah bagi pangkat tu sikit je, bukan tinggi pun.
Mana kalau nak banding saya dengan dia, saya lagi tinggi pangkat. Tapi sebab dia jaga counter tu, dia lagi power daripada saya lah. Power tu ada kat dia. Tapi kita duk fikir seorang-seorang, tuan-tuan. Hang ni, Allah Ta'ala bagi sikit je power. Punya sombong, takabur, tak ada niat nak tolong orang. Cuba bayang kalau Allah bagi kuasa kat dia yang cukup banyak, macam mana orang macam ni? Betapa dahsyat, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita ada jawatan, kita ada kuasa dan sebagainya, kita kena berlaku adil, kan, kita kena wujudkan hubungan yang baik dengan anak-anak Korea dan sebagainya. Satu lagi, tuan-tuan sekalian, bila kita terlibat dalam kerja dakwah, tak kira lah ustaz ke, NGO ke, persatuan kampung ke, AJK masjid dan sebagainya, transparansi, integriti kena tinggi, kena jaga, kan. Duit kita belanja kena telus, kan. Kita tak boleh tidak ada ketelusan, tak boleh. Kena ada kecekapan dalam pelaporan keuangan dan sebagainya. Saya ingat, sebab saya pun duk bagi kuliah, ada beberapa tempat saya pergi, setengah-setengah masjid dia tukar jawatan. Sebab apa? Sebab nak tutup jenayah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu. Ada daripada Selangor pun ada telefon saya dan sebagainya. Kita ni, tuan-tuan, masalah kita ialah kadang-kadang kita ada sifat dengki, kan? Kita ada sifat yang tidak baik dalam diri kita antara satu sama lain dan sebagainya, sehingga menyebabkan banyaklah benda-benda yang tidak baik yang berlaku. Jadi, kalau kita tahu bahawa jawatan ini adalah satu jawatan yang Allah Ta'ala bagi amanah kepada kita, kan, maka kita kena transparent, kan? Kita kena transparent. Apa-apa yang kita buat, kita beli dan sebagainya, mesti dilaporkan. Ada satu tempat tu, tuan-tuan, sebelum Penang bagi arahan supaya buat pemilihan, dia kata selalu duk tangguh, tak mau bagi laporan keuangan. Sebab apa? Sebab kalau bagi laporan keuangan, nanti orang tanya. Itu contoh apa? Contoh yang menunjukkan bagaimana kita tidak telus, kan. Ustaz-ustaz pun ada perangai macam tu, kutip derma, kan, duit hak dapat buh dalam personal account. Gila ustaz lagu ni, kan. Bila anak murid tegur, dia kata aku tahu aku nak buat macam mana. dia bagi ayat macam tu. Ini problem, tuan-tuan. Ustaz-ustaz pun bukanlah semua, kan, adalah seorang dua. Maka benda-benda yang macam ni, kan, tak sepatutnya kita lakukan. Selain daripada tu, tuan-tuan, kalau kita ada harta yang kita boleh manfaatkan, kita kena manfaatkan semaksimum mungkin, kan. Sebagai contoh, harta wakaf dan sebagainya. Penang kita sebagai contoh, tuan-tuan, Penang antara negeri yang mempunyai sangat banyak, kan, harta wakaf, tanah wakaf, kan, dan sebagainya, sangat banyak. Dan banyak sekarang ni di mahkamah pun ada kes-kes yang besar. Kalau tuan-tuan tengok pun dilaporkan dalam akhbar, banyak kes yang besar yang sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang yang berkaitan dengan harta wakaf. Maka samalah juga kita, bila kita ada harta wakaf di peringkat masjid dan sebagainya, kita kena uruskan dengan pengurusan yang baik, kan. Kita kena buat laporan dengan tepat, dengan jelas dan sebagainya. Mana orang boleh question, orang boleh persoalkan. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Tujuan dia supaya benda yang kita buat itu tested, diuji. Sebab apa perlu diuji? Supaya kita ni benar-benar jujur. Kita jangan duk kata kita buat elok tapi sebenarnya tak elok. Tak boleh. Kita kena lapor, dedahkan semua, maka masyarakat boleh tengok dan dia boleh test apa yang kita buat itu betul ataupun tidak. Jadi itu contoh, tuan-tuan sekalian. Baik, selain daripada itu, kita juga kena dalam bab collection dana dan sebagainya pun kita kena buat laporan. Saya pernah sebut sebelum ni kepada tuan-tuan, ada satu masjid di sebuah negeri, dia orang telefon saya minta nasihat. Sebab apa? Sebab ada AJK, dia tabung tu dia buka seorang-seorang, sedangkan pihak masjid dah buat ketetapan dah, nak buka tabung kena dua orang. Tiba-tiba dalam CCTV tu duk nampak dia seorang pergi buka. Bila kita tekan dia mengaku dia ambil dah beberapa ribu, kan, duit dalam masjid. Jadi sebab tu kita kena buat satu SOP supaya dalam bab menguruskan tabung dan sebagainya ni, dia ada kita kata SOP tertentu
bukanlah kita tak percaya kepada kawan-kawan kita dan sebagainya, tetapi untuk mengelak tuhmah, untuk mengelak fitnah daripada dikenakan kepada kita. Tambah pula kerja AJK masjid ni benda percuma kan. Kalau setengah tempat adalah allowance sedikit sebanyak, tapi itu pun sebenarnya tidak memadai dengan masa yang kita curahkan. Jadi kebanyakan daripada kita buat kerja ni sukarela kan, kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu tuan-tuan, benda-benda yang macam ni kita kena ambil kira lah. Ustaz-ustaz pun kena perlu muhasabah kan, cek diri masing-masing. Sebab kadang-kadang ada ustaz yang terlalu kebendaan pun ada kan. Kita tak mau sebutlah siapa dia, tetapi banyak dah masjid-masjid bercakap tentang sikap akhlak para penceramah, para pengkuliah yang lebih mementingkan kebendaan berbanding dengan memberi pelajaran kepada anak-anak Korea. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada kita. Apa yang penting yang kita dapat pelajari pada malam ni ialah berkenaan dengan jawatan, yang mana ramai orang dia meminta jawatan, sedangkan dia tidak mampu sebenarnya untuk menggalas tugas berkenaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawa baginda berusaha untuk menyelamatkan umat baginda daripada mendapat azab di hari akhirat. Maka dengan sebab itu Nabi berpesan kepada kita supaya dalam bab jawatan ini kita jangan jadi seorang yang meminta jawatan. Jadi kalau kita perlu jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang mukmin, yang muslim kan, pemimpin yang jaga syahsiah kan, pemimpin yang tidak khianat ataupun yang tidak mengambil kesempatan di atas jawatan yang diberikan kepadanya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.